Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Yang berusaha barisan penolong kanan, seterusnya kepada guru-guru, ustaz-ustazah, seterusnya kepada murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada hari ini. Semoga pertemuan kita mendapat keberkatan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, sama-sama kita mulakan majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah ya. Jadi insya-Allah ya, rasanya tak boleh lama pasal panas. Boleh tahan? Tak boleh? Boleh lama sikitlah ya. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu pada hari ini ya. Saya kira untuk tahun ni inilah sekolah pertama yang saya masuk ya. Bukan. Sekolah kedua ya, sekolah kedua saya masuk. Dan alhamdulillah tahun ni ya, tahun lepas tak masuk PKP ya. Tapi alhamdulillah ya, anda semua bersama-sama pada hari ini, semoga Allah memberi kebaikan kepada kita semua dan malaikat turun naik ya. Dia mendoakan kita insya-Allah. Jadi ini adalah antara majlis ilmu yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, kalau anda tidak pernah pergi ke Raudah Masjid Nabawi, Raudah kan syurga. Nabi kata apa? Syurga tu ya, syurga tu ada di antara masjid aku dengan rumah aku. Itu adalah syurga aku. Itu adalah rumah yang nama kata tempat ni ada dalam syurga nanti. Jadi siapa yang tak berkesempatan nak ke sana, ada kembar dia. Kembar dia ialah orang yang datang ke majlis-majlis ilmu macam ni, ia berada dalam taman-taman syurga. Ini kembar dia. Maknanya kalau nak pergi sana kena keluar duit, kena ada tenaga yang besar nak pergi ke sana. Rupanya Allah dah bagikan kelebihan. Orang yang hadir majlis ilmu, umpama dia berada dalam syurga, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga satu masa nanti kita jumpa kat sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya-Allah. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan apa? Ada dapat apa-apa maksud? Maklumat? Tak ada. Ke memang tak nak, tak minat ke macam mana ke? Hari ni apa cerita? Hari ni kita akan cerita berkenaan dengan nuzul Al-Quran. Nuzul Quran ni apa? Nuzul Quran selain daripada kita cuti, ya. Nuzul Quran maksudnya apa? Nuzul tu apa? Nuzul apa? Turun. Quran? Hebat. Ya, penurunan Al-Quran. Baik. Dia turun, dia tak naik dah. Ya, baik. Nuzul Al-Quran itu adalah turunnya Al-Quran, yang mana para ulama secara ramainya lah mengatakan jatuh pada 17 Ramadan. Cantik sangat. Minggu depan hari Selasa kita akan cuti ya. Saya bukan saja bawa maflar ni, batuk. Sebelum puasa itu demam lebih kurang 5 hari lama ya, tapi tak positif ya. Tapi alhamdulillah ya, walaupun sakit, rupa-rupanya di sebalik sakit tu Allah bagi hikmahnya 7 kilo turun. 7 kilo tengok badan ai. Ya, siapa yang nak, tapi janganlah minta demam kan, minta kurus dah lah, jangan minta demam ya.
Tapi itulah rezeki masing-masing. Ada orang dia demam lagi selera makan. Saya tak tahu nak cakap macam mana baik. Baik. Jadi 17 Ramadan. Pada tahun ni kena ingat. Sebelum saya cerita tahun, puasa ni jadi sebelum peristiwa hijrah ke lepas peristiwa hijrah? Sebelum ke selepas? Apa dia? Sebelum. Yang sini? Sebelum. Selepas ke sebelum? Sebelum. Bagus. Salah salah. Selepas peristiwa hijrah. Selepas peristiwa hijrah. Pada tahun kedua hijrah. Tahun ke berapa? Buat jari. Tahun ke? Dua hijrah. Alert, bagus Jadi itu je kita nak belajar hari ni. Saya rasa cukup setakat tu saja. Saya nak balik Okey, tahun kedua hijrah. Baik, tahun kedua hijrah. Baik, adik sekalian, saya nak cerita sikit sebelum kita nak sentuh tentang Quran ni. Peristiwa hijrah ni jadi pada tahun kedua hijrah. Maknanya lepas Nabi Muhammad pergi berhijrah daripada Mekah ke masih baik betul. Ni sekolah menengah, kalau sekolah rendah, Allahu Akbar, nak teroyak depan ni. Palestin ada, Syam ada, ya Allah, Kampung Gajah nasib baik tak ada. Budak. Kamu tahu daripada Mekah pergi ke Madinah. Okey, lepas Nabi pergi tahun pertama, tahun kedua. Baik. Pada bulan Zulkaidah. Bukan. Rabiul Akhir, Jamadil Akhir. Pada bulan Jamadil Akhir tahun kedua hijrah, turunnya wahyu. Tak cerita itulah, tak cerita. Itu awal sangat Pada bulan Rajab, Sya'ban tu Allah telah turunkan satu ayat, iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana umat terdahulu, semoga kamu jadi hamba yang bertakwa. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ni, ayat 183 sampai 185, kamu buka lah Al-Baqarah, cerita pasal puasa. Allah kata kena puasa. Tapi ayat ni turun ayat ni turun 4 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, kita ni kena wajib puasa, betul? Bila puasa? Kita mesti tanya berapa hari. Tak tahu lagi, kata Nabi. Sebabnya Allah kata kita kena puasa. Bila tak tahu. Jadi mereka sangkakan bukan Ramadan lah kot. Ramadan ni dalam bahasa Arab maknanya syiddatul hur. Maknanya apa? Sangat-sangat panas. Ramadan ni sangat-sangat panas. Rajab, Sya'ban. Sya'ban ni maknanya kehausan. Dah haus, masuk Ramadan sangat-sangat panas. Dua beradik ini memang sangat-sangat panas. Jadi mereka sangkakan, takkan Ramadan, Allah kan sayang kita, takkan nak bagi Ramadan. Sekali turun beberapa hari lepas tu, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dalam itu juga nak bagi tahu pada kita, bulan Ramadan kena puasa. Alamak, panas ni kau katanya. Tapi iman yang menebal mampu diatasi, maka mereka pun berpuasa pada tahun tersebut. Beberapa hari lepas turun wahyu, mereka pun berpuasa. Kalau kita panas sikit pun, alah ini pun pagi. Saya dulu putih jadi gelap. Pasal panas tak ada apa, relax Nanti saya cari siapa sini ada jual Najihah tu dia. Promote. Okay. Baik. Kita banyak bunyi lah. Banyak bunyi. Banyak bunyi. Saya ngajar sekolah rendah. Saya tanya seorang budak ni, sini siapa ada tinggal puasa? Ramai angkat tangan. Kamu apa hari? Seorang tu gemuk. 2 Ustaz. 2 hari tinggal puasa? Hebat. Tak, saya baru puasa 2 hari. Alamak kata. Bodoh kan, janganlah kita macam tu Adik-adik sekalian Jadi bila pun mereka berpuasa puasa ni, kalau kita nak faham kebaikan dia,
Kefahaman dia, kita kena tengok apa jadi pada zaman 2 Hijrah ni. Waktu tu dek, ya, mereka puasa, tiba-tiba dalam bulan Ramadan turun satu perintah lagi untuk mereka pergi berjihad di jalan Allah. Apa perang pertama terjadi dalam Islam? Apa perang pertama terjadi dalam Islam? Perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Tahun pertama mereka berpuasa, mereka diwajibkan pula pergi berperang. Dek, orang-orang dekat Madinah ni kalau boleh tak nak dia orang berperang. Pasal apa? Oi, kau bayangkan, dia orang daripada Mekah pergi duduk kat Madinah, kena perang balik dengan orang Mekah. Orang Mekah ni siapa dengan mereka? Keluarga dia orang juga. Perang dengan adik-beradik, dengan pakcik-pakcik dia orang, dengan saudara-mara dia orang, dengan kawan-kawan dia orang. Ini aku kenal ni, tapi kita kena perang. Kalau boleh, jangan dia jadi perang tersebut. Tapi, kerana ini perintah Allah, mereka pun perang. Oh, special Oh, PPKI. Special redup, ya. Padan muka koma, ya. Ya. Siapa rasa nak join? Baik adik-adik. Dek, yang ni form 1 kot form 1. Koma terganggu ke panas apa ni? Tak ya. Kalau terganggu, abang-abang form 5 sudi nak ganti ke sana. Gurau je. Pahala Ramadan ni besar tu tak? Okey, baik adik sekalian. Baik. Tak mana cerita dia. Baik. Kemudian, ya, pada 17 Ramadan berlakulah perang Badar. Dek, Allah bagi peluang kepada orang Islam pada tahun 2 Hijrah, 16 hari puasa, hari ke-17 mereka pergi perang. Sedangkan Rasulullah bagi peluang, siapa nak buka puasa, sebab kita nak pergi musafir. Tapi ramai-ramai tersebut mereka tak buka puasa dek. Allahu Akbar. Dek, panas sini tak sama panas sana. Oi, panas betul. Sini panas jadi gelap, sana panas putih. Oi. Betul. Sini panas lembap, sana panas kering. Ya, putih. Sebab dia mengelupas tukar kulit macam ular. Okey, dek. Baik. Kau percaya ke? Saya pun tak tahu. Tanyalah Ustaz Nizam. Ustaz Nizam belajar sana. Okey, baik. Tengok Ustaz Nizam putih. Dari dia je hitam. Okey, baik. Ada sekalian ya. 17 Ramadan. Jadi apa kita nak ambil sini? Rupa-rupanya dek, antara hikmah puasa 16 hari tersebut nak lawan nafsu ni dek. Nak lawan nafsu. Orang yang faham berpuasa, dia tahu undang-undang puasa. Dia tahu apa yang membatalkan puasa. Jadi, dalam Ramadan tu kena puasa, dia saja yang akan jaga diri dia. Kamu boleh masuk bilik, makan roti canai. Tapi, oi, sedap ya, sedap. Sedap ya. Sedap dek. Cerita pasal makan dek, satu Ramadan, bazar Ramadan, Kampung Gajah, jam. Cangkat lada pun nak masuk payah. Bazar Ramadan dia. Oi, hari tu rasa macam tak pernah makan. Semua nak beli. Bayangkan dek, bayangkan. Roti John yang diadun dengan telur yang baru. Dimasak, gemersik bunyinya. Sampai bau menusuk hidung. Allahu Akbar. Ayam pasu dek, ayam pasu. Oh, sedap ayam pasu dia punya panas dek. Keluar wap-wap dia dek. Oh, itu belum air lagi. Air dia air serai masuk. Semua daun rumput-rumput masuk. Oh, sedap dek. Hoi. Macam-macam dek. Silap-silap. Kalau selipar tu potong 8, celup dengan tepung, goreng. Orang tanya ni, berapa harga ni? Oh, orang tanya dek. Nak cerita gilanya kita bulan Ramadan dek. Orang Palestin mati tak makan. Orang Malaysia mati banyak makan ya. Makannya kerja kita ni. Ya. Tengok ai ya. Jadi sekalian ya. Baik. Jadi di sini maknanya apa? Maknanya dalam perang ni lebih besar daripada puasa. Tapi rupa-rupanya Allah nak bagi tahu pada kita, orang yang boleh jaga puasa bermaksud dia boleh pergi untuk mencapai cita-cita yang besar. Nak pergi perang ni cita-cita besar. Kalau anda ada cita-cita besar dalam kehidupan anda kena melalui ujian puasa.
Dik, nak pergi perang ni bayangkan ada komander. Komander dalam ramai batalion tersebut dia kata apa? Kita akan menuju ke sana nanti. Dalam perjalanan kita akan lalu satu batang anak sungai. Jangan siapa-siapa yang minum. Gila ke? Kita nak minum ni haus. Tapi waktu tersebutlah nafsu berperanan untuk merosakkan pemikiran kita. Waktu itulah nafsu akan kata, aku boleh minum, takkan tak boleh minum kot. Waktu ni nafsu bermain dalam pemikiran kita. Tapi kerana ketaatan melebihi segala-galanya, kita akan patuh pada arahan komander tersebut. Ini erti puasa. Kalau anda boleh jaga puasa anda dalam pembelajaran anda, dalam kehidupan anda, saya yakin cangkak lada ni bakal melahirkan insan-insan yang berjaya pada satu masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Undilah saya, ya, Pak Amboi. Dik, betul dik. Ini puasa cukup besar. Sebab tu Allah turunkan pada tahun kedua Hijrah, pada waktu peristiwa apa? Perang Badar. Dek, perang Badar kamu tahu ke tak tahu? 300 umat Islam bakal berjuang dan berdepan dengan orang-orang musyrikin Quraisy daripada Mekah. 1000 orang. Waktu ni orang-orang Islam ada 2 ekor kuda, sedangkan orang-orang musyrikin Quraisy mereka ada 300 ekor kuda. Kemudian orang Islam ada 70 ekor unta, sedangkan orang-orang musyrikin Quraisy ada 700 ekor unta. Kamu ingat dah elok ada kuis minggu depan. Ya? Jenuh aku apa ni? Ya, cikgu. Ada yang salin ni bagus ya. Aku pun lupa dah cakap apa tadi ya. 700 ekor unta dik. 700 unta tambah dengan 300 kuda berapa? 1000. Cukup setiap orang yang pergi perang tu ada kenderaan. Orang Islam 70 ekor unta, 3 ekor kuda. Ada yang berjalan kaki, nampak gayanya ni. Pakaian besi perisai hanya ada tak sampai 10 orang je. Sedangkan tentera-tentera daripada musyrikin Quraisy semua 1000 tu cukup berpakaian lengkap. Kalau kamu berada di waktu ni, kita nak pergi ke tak pergi? Kita kata kat Nabi, pergi. Benar ke mana? Ini pejuang Islam ni. Ini tentera Al-Mahdi ni insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Kita akhir zaman ni kita bakal berdepan juga. Tapi serangan yang datang pada kita bukan serangan fizikal dik. Serangan kita suatu yang benar cukup susah. Serangan apa? Serangan taktik. Tahu taktik? TikTok. Berapa ramai rosak dik, ya. Dekat sekolah elok je, ya, baik. Dekat rumah rupanya hantu TikTok rupanya. Dia buat tangan ya. Jaga-jaga dik. Itu serangan-serangan kita yang bakal rosakkan iman kita. Daripada ada rasa malu, hilang rasa malu. Ya, baik. Baik dik. Sebab tu ya, jaga puasa kita. Kemudian cara nak lembutkan nafsu kita, pertamanya adalah dengan kita kuatkan iman kita. Nak kuatkan iman, kita tengok pada rukun iman. Adik, rukun iman ada berapa dik? 6. Benar ni, SMK cangkak ada. Rukun iman ada berapa? Dia kadang-kadang 5, kadang-kadang 6. Abang benar ni. Insya-Allah. Teruk benar puasa sampai lupa. 5 ke 6? 5 kata 5, menengah atas kata 6. Bila masa pula? 6 betul tu. Tepuk tanganlah sikit. 6. Ya, ada 6 rukun iman, ya, rukun iman. Baik. Dek, rukun iman ni meyakini benda yang tak nampak. Percaya kepada Allah, tak nampak. Percaya pada malaikat, malaikat pun tak nampak. Percaya pada Rasul, Rasul dah tak ada, kita pun tak dapat nak lihat. Yang keempat, percaya pada kitab. Satu ni je nampak. Yang kelima, hari kiamat, tak nampak. Qada dan qadar pun tak nampak. Jadi dalam 6 ni, satu je nampak dek. Apa dia? Kitab. Kitab apa yang Allah tinggalkan kat kita? Al-Quran. Siapa baca Quran, faham dan memahaminya, dia akan nampak 6 ni dengan pandangan mata hati dia. Tapi kalau tak baca, langsung tak ambil tahu, rugi je dia orang Islam. Betul. Rugi. Kita belajar Quran ni sampai kena paksa saudara-saudara kita yang berperang tersebut jenuh cari tok guru nak belajar Quran. Jenuh dik. Hari ni datang sekolah
masuk sekolah dalam keadaan aman perjalanan kita. Dia orang keluar esok hari ni nak pergi sembahyang Jumaat. Ya, dia orang keluar tak tahu balik nanti selamat ke tidak. Ini yang berlaku pada mereka. Tak syukur ke kita ni? Allahu Akbar. Kalau kita duduk sana tak tahu kita ni siapa ni. Sebab tu kita kena syukur pada Allah kesempatan, sihat, masa, umur yang Allah bagi ni. Quran tu jadilah kawan kita. Dek, bulan Ramadan ni dek, kalau boleh memang elok baca Quran. Tapi kalau kita tak mampu baca Quran, bacalah juzuk amma tu, ambillah beberapa surah yang pendek tu, kita faham, kita fahami, jadikan ini prinsip aku. Keluar Ramadan, jadilah dapat 2-3 ayat untuk menjadi satu panduan kita. Sebab apa? Quran ni panduan dek. Quran bukan buku bacaan. Quran bukan buku teks. Quran bukan buku cerita. Quran ni panduan kita dek. Panduan kamu ni. Berapa ramai manusia hanyut ke laut sebab mereka mengenepikan Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran yang berbunyi dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ay, kamu ingat saya tak puasa? Kuat sikit. Boleh? Buat sikit. Okey. Berkahak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Okey, terima kasih ya. Maksud dia, dan telah berkata Rasul, utusan Allah, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhazu, sesungguhnya akan datang daripada kaum kami ini, ittakhazu, yang akan ambil Quran ni sedikit demi sedikit. Kamu faham maksud dia? Maksudnya, sampai satu zaman nanti akan ada manusia, ya, dia akan ambil Quran, yang mana dia nak buat, dia buat, yang dia tak nak buat, dia akan tinggalkan. Agak-agak kamulah sebagai manusia yang waras, dah sampai ke belum zaman tu? Dah sampai ke belum? Udah. Kita kena bimbang. Ayo dah, ayo. Ya. Dah sampai zaman tu dek. Kita dah zaman tu dek. Ada orang, ya, raya esok dia main salam je dengan semua orang. Betul? Dia tak kira sepupu ke sepapat, yang penting adab aku nombor 1 pelhotak kamu. Sorry ya. Sensor ya. Lagi nak tambah lagi. Waktu ni mulalah cari baju raya yang nampak langsing, membentukkan tubuh anda yang sambung sendiri. Waktu ni lah nak pakai ketatnya, waktu ni lah nak pakai tudung yang memang mantap. Pakai lilit, sambung belakang. Lalah masuk dalam berita TV3. Seorang pelajar SMK Cangkat Lada mati terjerut dengan tudung sendiri. Aduh, malu sungguhlah. Dek, ya. Jaga dek. Orang lelaki, Ustaz nak bagi nasihat. Esok akan datang bila raya. Kamu ada makwa. Kan, kamu ada makwa. Kalau kamu ada makwa nak tunjukkan kamu ni nak ambil hati bakal mentua kamu, kamu datang rumah makwa kamu pada pukul 1 petang. Ya, 1 petang. Sampai makan, tiba-tiba masuk waktu Zuhur. Allah, pakcik saya nak pergi semayang kejap pakcik. Ini my son-in-law. Ya, tu cara dia. Sekali semayang, ya, semayang teruk sangat dah pula ya. Okey dek, itu gurau jelah ya. Baik. Ada 3 sebab orang-orang yang mengenepikan Al-Quran. Pertama, ingat ya, 3 ni. 3 ni penting. Pertama namanya hajarul qiraah. Apa dia? Kedua, hajarul fahmi. Ketiga, hajarul amal. Okey, dengar ya. Kata ingat yang depan-depan tu, ini yang penting. Ingatlah semua, senang ya.
Hajarul qiraah bermaksud orang-orang yang menepikan membaca Al-Quran. Ada golongan-golongan yang mana mereka tidak membaca Al-Quran, tidak mampu baca Quran. Dia bayangkan dari darjah 1 sampai darjah 6 mereka dah baca Quran Iqra bertatih-tatih. Tapi yang peliknya, kawan yang darjah 1 sampai darjah 6 boleh baca dan khatam Quran, apa masalah sampai darjah 6 tak selesai-selesai lagi? Ini sekolah rendah lah. Hari ni saya selalu pesan dekat anak-anak murid saya sekolah rendah, ustaz bagi peluang pada kamu nak datang belajar, ustaz ajar sungguh-sungguh kamu ni. Sebab apa? Dekat sekolah menengah ni tak ada dah masa kamu nak membaca Quran macam dekat sekolah rendah. Baca betul-betul. Kalau kamu tak boleh, ustaz bimbang kamu akan tinggalkan Al-Quran. Bila kamu tinggalkan Al-Quran, kamu yang akan rugi satu masa nanti, dek. Sebab tu, dek, kita nak baca Quran ni baca sungguh-sungguh, baca bagi boleh. Dek, Nabi sebut dalam hadis dia, orang yang mengajar Quran ni pahala dia cukup besar di sisi Allah. Ditambah lagi dalam hadis Nabi yang lain juga ada sebut, orang yang mana baca Quran dalam keadaan yang payah, merangkak-rangkak, Allah akan tambahkan lagi pahala dia kepada orang tersebut, walaupun dia tak sempat nak khatam dalam bulan Ramadan ni. Allah akan tambah. Dek, maksudnya baca merangkak-rangkak tu, jangan kau merangkak baca Quran, buruk benar rupanya. Kau faham ke tak faham ni? Bacanya susah sangat nak baca. Kenapa? Nilaian Allah pada usaha dia, pada kesungguhan dia, rasa malu dia tu dia lawan. Akhirnya dia boleh baca, dek. Dek, saya tak bagi contoh lain, dek. Orang yang dekat dengan saya lah. Orang dekat dengan saya. Ayah saya sendirilah. Ayah saya sendiri dulu, mungkin dia sibuk kerja, orang susah. Dia tinggal lama membaca Quran. Hingga kan dia tak lancar baca Quran. Tapi dia ada kesungguhan, dek. Kita ambil manfaat lah kisah ni. Bukan saya nak bangga pun. Ambil manfaat. Hari-hari dia baca Quran, tapi dia tak baca satu muka surat. Dia baca sikit je. 2 baris. Setiap pagi. 2 baris. Alhamdulillah, dalam masa 2-3 bulan, dia dah boleh baca separuh. Dan hari ni, setiap hari dia boleh baca semuka. Maknanya apa, dek? Quran ni, kalau hari-hari baca makin laju. Kita baca lancar. Tapi awas. Kalau tinggal Quran, kalau hari ni kamu lancar, kamu tinggal Quran, kamu jangan pelik satu masa nanti kamu sangkut-sangkut baca. Jangan pelik. Ini mukjizat akhir zaman yang Nabi bekalkan kepada kita ni. Mukjizat akhir zaman. Mukjizat. Jadi jagalah elok. Pertama, bacalah Al-Quran tersebut. Dek, ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Dia suka baca Quran, dia selalu bawa Quran, mushaf Quran ni merata-rata, dan perangai dia ni, dia suka letak dekat dalam Quran dia tu duit. Satu hari dia jalan dekat bandar dia sendiri dan dia singgah untuk solat. Tengah-tengah ada solat tersebut, datang seorang pencuri, nampak Sa'id. Ada Sa'id, kata dia. Pencuri ni kena Sa'id bukan sebab apa? Sebab dia tahu ragam Sa'id ni dia suka letak duit dekat dalam Quran dia. Dia cari Quran. Ada Quran. Lantas pencuri ni pun dia ambil Quran tersebut, dia bawa lari. Nak jadi cerita, Sa'id sempat selesaikan solat dia kejar pencuri tu. Lari kejar, dapat cekak dia punya leher pencuri tu. Pencuri tu kenapa? Minta maaf tuan, katanya. Minta maaf, saya takkan buat dah, minta maaf, jangan marah. Sa'id kata apa, dek? Sa'id kata, tak, aku tak marah. Bawa sini Quran. Dia ambil duit dia. Nah, kamu nak duit kan? Quran aku ndak. Gitu sekali sayangnya dia dengan Quran. Contohlah tengah-tengah ceramah ni, dek. Kamu datang naik motor tadi kan? Sekarang ni motor apa tengah panas? Zaman saya 1 to 5, lambat benar. Apa dah? Motor berasap. Apa? Yes, fine. Y suku. Okey. Kamu datang sini, naik Y suku, baru beli warna oranye. Lawa, ada ke warna oranye? Adalah baru keluar. Okey. Kamu datang sini, tengah-tengah syok, tengah ceramah, tiba-tiba kamu dengar enjin motor restart. Kamu pun kalih, ini macam motor aku. Kalih, betul ada orang ambil motor kita ni. Dia dah lari dah. Kamu kejar, dapat tangkap kat depan simpang tu. Kamu cekak dia punya leher dia. Minta maaf. Aku tak curi dah, kata mencuri tu. Asal aku tak marah. Aku nak ambil Quran olahraga. Motor ambil. Hebat betul dia. Kiamat rasanya ni. Ini gila khinzir nama dia. Tak adalah, dek. Saya nak bagi tahu sayangnya kita pada Quran tu lebih daripada segalanya. Tengok bangkit pagi. Agak-agak bangkit pagi, apa yang kita buka dulu, dek? Apa yang kita buka dulu waktu-waktu pagi? Selain daripada buka mata.
Buka handphone. Buka handphone. Saya buka handphone, tapi saya buka Quran kalau tak. Nipu lebih. Itulah kita, Dek. Itu kita, Dek. Sedar atau tidak, itulah kita. Sampai pukul berapa? Jam 8:20 boleh lebih sikit tu. 2 lagi kan kuis tak cukup bang Okey, baru 8 soalan, lagi 2 soalan okey. Baru siap 8 soalan. Okey, baik. Apa nama tadi? Okey. Hajarul qiraah, orang-orang mengertikan Al-Quran. Yang kedua, hajarul fahmi. Hajarul fahmi, orang-orang yang mengenepikan untuk memahami Al-Quran. Iaitu apa dia? Selain Al-Quran ini untuk dibacakan, Al-Quran ini juga untuk difahami. Memahami Al-Quran ini mendatangkan rasa kebesaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas kita bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai orang ingkar, rasa tak ada apa-apa. Dia rasa Allah tu pakcik dia. Dia buat dosa, orang tanya tak apa ke? Tak apa. Allah kan Maha memahami. Senang benar kamu cakap. Ingat pak saudara kamu ke Allah tu? Tuhan kita weh. Ya, Allah akan ambil setiap apa yang kita buat dan akan persoalkan di hari akhirat nanti. Oi, ingat senang ke, Dik? Bahkan orang baca Quran ni, Nabi kata apa? Nabi kata iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang pada kamu sebagai sahabat memberi syafaat kepada kamu. Rupa-rupanya selain daripada Rasulullah bagi bantuan dekat akhir kiamat nanti, dekat akhirat nanti, Quran yang kita baca ni pun akan selamatkan kita. Ada beberapa lagi, Dek. Kawan baik ni yang selalu buat baik ni akan jadi syafaat kita di hari akhirat nanti. Hadis Nabi sendiri kata apa tau? Kawan dengan orang baik-baik, Dek. Sebab apa? Kawan-kawan ni bila baik, Dek, ya, mereka akan masuk syurga dan mereka cari balik kawan-kawan dekat dunia dulu. Cari, tak cukup seorang. Cari satu syurga, semua tak jumpa. Lantas minta ke Allah, ya Allah, kami nak tengok neraka boleh? Pergi tengok neraka. Rupanya kawan seorang tu sangkut dekat neraka. Kawan-kawan Nabi menghadap Allah, ya Allah, kawan kami masuk neraka, ya Allah. Dulu kat dunia dia sama-sama kami dengar ceramah Ustaz Fikri, pergi masjid sama-sama, buat baik sama-sama, ya Allah, tolonglah dia, ya Allah. Allah kata apa? Baiklah, dengan syafaat kamu semua aku selamatkan dia, Dek. Sebab tu, Dek, orang-orang soleh ni kamu dengar dia orang sembang pelik. Kalau dia orang berjumpa lepas tu berpisah, apa ayat dia? InsyaAllah kita jumpa dekat syurga. Kalau kau tak jumpa aku, cari aku kat neraka. Allah nak menangis, dengar, Dek. Sini, baik-baik kamu ni, paling baik. Boleh jamin tak masuk syurga? Saya pun tak boleh nak cakap. Ya, jadi fahami Al-Quran tu, Dek. InsyaAllah dengan kefahaman tu melunakkan hati yang keras. Kita ni hati keras betul. Cikgu kata A, kita kata B juga. B, cikgu. Tak apa hati. Lepas tu dia pun ambil lah. Ambil tadi motor yang bocor itu, dia bawa balik rumah. Suka hati dia je. Orang yang sama. Baik, Dek. Jadi, hajarul fahami Al-Quran tersebut. Ya. Kalau tak, kamu hanya membaca Al-Quran yang ada 114 surah, 30 juzuk, 6,636 ayat, sebegitu saja tanpa ada apa-apa erti, Dek. Allahu Akbar. Sayang, Dek. Sayang. Itu hajarul fahmi. Yang ketiga, hajarul amal. Orang-orang yang mengenepikan untuk beramal dengan Al-Quran. Kalau baca tak boleh, kalau faham pun tak nak, bagaimana nak beramal? Macam cerita Piramli, Dek. Pendekar bujang lapuk, ada satu babak ketika mana 3 orang bujang lapuk ni dia buat salah. Lepas tu dia nak baca surat yang terselit bawah pintu tu. Kamu ingat ke babak ni? Ingat. Mula-mula yang dapat tu siapa? Saya ingatlah saya. Lalas Sudin baca. Dia kata apa? Hush, sekali Arab dah, kata dia. Sekali Arab dah, kata. Ya. Dia pun baca. Wal fadang fasiru ta'adawul pokok kayu wil panasu teriqaq, kata dia. Ada kolah-kolah. Ya. Kawan tanya, apa nama tu? Ya. Padang pasir panas. Panas terik, kata dia. Ya. Lepas tu dia kata apa? Wal kurma, apa tu? Sabarlah, kata dia. Wal kurma buka puasuruhu kehabisanul ladhi, kata dia. Apa tu?
buah kurma, bikin buka puasa, sudah kehabisan. Ada orang. Sambung kata dia. Ku pandang kiri kanan ni, tumfuk sakhi baki, tai unta, kata dia. Lalah kata, kita semua buta kayu, kata dia. Dek, kita jangan lahirkan generasi macam tu, dek. Ya, bayangkan dek, ya, saya pernah jumpa seorang anak baru kematian ayahnya, minta orang surau bacakan Yasin untuk anaknya, untuk ayahnya buat tahlil. Yang saya sedihnya ialah waktu tersebut anak tu pegang Yasin tapi dia tak boleh nak baca. Allahu Akbar. Ya, dia pegang Yasin tapi nasib baik Yasin dia tak terbalik. Ya, kalau terbalik apa nak jadi, dek? Kita ada mak ayah, kita ada orang yang kita sayang. Apa bakti akhir kita pada mereka kalau tak ini cara, dek? Kalau nak jadi imam solat kita mungkin payah. Nak jadi imam solat jenazah mungkin payah. Nak baca talqin mungkin payah. Nak turunkan jenazah tu mungkin boleh. Tapi apa yang kita nak amalkan setiap hari melainkan daripada kitab Al-Quran ni, dek? Dek, buat akhirnya, dek, saya nak kongsi sebuah cerita lah. Seorang pakcik yang telah pencen ni, ya, orang yang mana yang hidup dengan Al-Quran ni, hati dia hidup, dek. Hati yang hidup ni, ya, dia boleh memberikan kehidupan pada hati-hati mati yang lain. Apa dia buat, dek? Seorang pakcik ni, dia akan pencen tak lama lagi. Lepas tu dia berfikir, lepas pencen aku nak buat apa? Jadi dia doa kat Allah tiap-tiap malam. Ya Allah, beri aku petunjuk apa aku nak buat lepas pencen. Jadi, dek, dia doa-doa. Rupa-rupanya pakcik ni setiap petang dia akan pergi mayang maghrib jalan kaki. Daripada rumah dia akan lalu taman permainan. Dekat taman permainan tu ramai budak-budak main. Ya, tapi malangnya dekat masjid tu ya, budak-budak tak ramai. Jadi dia pun bila ulang alik tu dia tengok budak-budak ni. Dia dapat idea. Dia kata apa? Apa kata aku ajak budak-budak ni pergi ke masjid? Elok juga dah nak pencen nanti. Dia pun, dek, setiap petang tu dia beli sebekeh cikelat, dia lalu dekat budak-budak ni, dia bagi cikelat kat setiap orang budak tu, dia ceritalah, pakcik duduk rumah tu, pakcik nak pergi ke masjid, datanglah masjid, nanti kita boleh sembang-sembang lagi. Setiap hari dia buat, semua budak-budak kat taman tu dia round. Maknanya dia keluar awal lah sebelum yang maghrib. Ya. Jadi akhirnya, pada awalnya ada dah dalam 5-6 orang budak datang masjid, pakcik ni pun layan budak-budak ni. Sehinggalah dekat 10 orang, pakcik ni jumpa dengan AJK masjid, minta agar guna serambi, macam wakaf belakang tu lah. Serambi belakang tu untuk solat bersama-sama dengan remaja dekat taman tersebut. Jadi, pakcik ni dapat kebenaran. Seronoklah pakcik ni. Ya? Jadi pakcik ni, bila dia dah boleh solat macam tu, dia akan tunggu budak tu dekat muka pintu tu, dia akan catat nama siapa yang datang solat maghrib dengan isyak tu. Catat nama. Katakanlah nama Mamat, Ayub, Saleh, kan? Catat, ya. Lepas solat maghrib, waktu doa, pakcik ni sebut nama kawan-kawan, nama budak-budak ni. Bayangkan dalam doa tersebut ada nama kita disebutkan. Berbunga-bunga hati budak ni, dek. Berbunga-bunga. Disebabkan kerana dalam doa ada nama mereka, kawan-kawan ni pun ajak kawan-kawan kat padang. Rugi kamu tak datang. Doa dia sebut nama, datanglah. Akhirnya bermula tu sikit akhirnya ramai budak-budak datang penuh kat serambi tu, dek. Budak-budak ni. Jadi panjanglah doanya, sebut seorang-seorang punya nama, ya. Panjanglah doanya. Semua datang, ya. Akhirnya bila dah ramai budak, masjid ambil peranan buat program untuk anak-anak muda dekat taman tersebut. Subhanallah, budak-budak tersebut mula kenal pada Islam, suka pada Islam, banyak buat program. Kekuatan program dihadiri kerana apa? Ramai anak-anak ni, dek. Bila anak-anak ni ramai, dek, kamu jangan peliklah. Mak ayah akan segan. Anak pergi masjid, ayah tak pergi, ayah pun akan pergi, dek. Allahu Akbar. Ni didikan yang telah diberikan tarbiyah dalam taman tersebut. Kenapa? Seorang pakcik yang pencen ni. Sehinggalah satu ketika, dek, ya, Allah ambil nyawa pakcik ni. Yang paling menyedihkan, dek, ya, yang menyedihkan ketika mana pakcik ni meninggal dunia, ahli keluarga tak dapat langsung nak dekat pada pakcik ni. Sebab apa? Dekat kepala pakcik tersebut budak yang riba, dekat kaki budak riba, kiri kanan keliling budak riba. Budak nangis tengok pakcik ni, dek. Mereka kata, siapa lagi nak jaga kami lepas ni, pakcik? Siapa yang nak jaga kami lagi lepas ni, pakcik? Pakcik dah tak ada. Semua sedih, dek.
Ini yang bimbing kami dulu. Allahu Akbar. Sebab tu dek, kesempatan umur yang Allah bagi pada kita, kalau kita tak gunakan sungguh-sungguh dek, kita akan rugi dek. Tengok orang macam ni. Allah matikan dia dalam keadaan yang cukup mulia. Ini petunjuk dan isyarat. Allah nyatakan apa? Orang yang mana mati dalam keadaan baik, akhirat Allah selamatkan dia. Tapi kalau kat dunia ni penuh bergelumang dengan maksiat dan dosa, nasihat demi nasihat diberikan, kita tak ambil berat. Siapa kita di hadapan Allah satu masa nanti, dek? Kita tak tahu siapa kita, dek. Sebab tu, dek, Allah bagi kita umur, Allah bagi kita kesihatan. Bulan Ramadan ni, kejarlah sebaik-baiknya. Ada berbaki lebih kurang beberapa hari lagi ni, kita banyakkanlah amal kita agar keluar Ramadan nanti kita insan yang soleh, kenal dan dekat kepada Allah, takut dengan perkara-perkara yang merosakkan iman kita. InsyaAllah, ya, moga-moga Allah beri petunjuk kepada kita semua. Allah mudahkan urusan adik-adik semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami untuk mendapat dan dibimbing oleh-Mu, ya Allah, berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, kuatkanlah iman kami, kokohkanlah akidah kami, semarakkanlah akhlak yang mulia dalam hidup kami, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, dan Kau masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan iman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah anak-anak yang berada di hadapan kami ini anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendapat kecemerlangan di dunia dan di hari akhirat, anak-anak yang mampu berbakti kepada ibu dan ayah dan ahli keluarganya, ya Allah. Anak-anak yang mampu menegakkan syiar agama-Mu, ya Allah. Anak-anak yang mampu mempunyai kehebatan dalam hidup mereka, ya Allah. Berikanlah rezeki yang terbaik kepada mereka, ya Allah. Jadikanlah SMK Cangkak Lada ini mendapat kebaikan di sisi-Mu, dan berilah keberkatan kepada seluruh warganya, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, dan jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami, ya Allah. Dengarlah hajat kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu, ya. Semoga pertemuan kita mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah. Moga Allah bimbing kita hingga menuju ke syurganya, ya. Buat akhirnya, dek, ya, ada lagu tapi lupa lagu tu. Macam mana lagu dia? Alah, yang kat TikTok tu. Dengar aja. Dengarkanlah. Apa tu? Di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan terus meminta, semoga kita ke syurga. Dengarkanlah. Sama sendiri, ya. InsyaAllah itu saja. Terima kasih kepada pihak sekolah di atas jemputan. Moga-moga ada manfaat untuk diri saya dan seluruhnya. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.